Allahul Hayyul Qayyum Al-Aliyyul Azim, Allahu Razzaq, ya Razzaq, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, amma ba'du. Ya, saya hormati pihak penganjur, puan pengerusi majlis, jamaah yang hadir pada pagi ini secara online, terutama sekali bersama dengan saya yang kerdil ini, yang hina ini, untuk sama-sama pada pagi ini kita berkongsi ilmu. Dan bersama dengan saya, kita akan menyambung tafsir surah Al-Ikhlas, dan mungkin hari ini kita akan menghabiskan tafsiran ini. Maknanya siri yang terakhir berkaitan dengan tafsir surah Al-Ikhlas. Kita masih berbaki 2 ayat lagi kalau tak silap saya lah, betul ke? Kita masih berbaki 2 ayat lagi, iaitu Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedia maklum bahawasanya ilmu agama adalah satu kewajipan ke atas setiap individu Muslim. Apatah lagi dalam kita nak menghayati ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan sambung tafsiran surah Al-Ikhlas. Harap semua beri tumpuan dan boleh mengajukan soalan jikalau masih ada lagi masa. Kita akan masuk pada ayat yang ketiga daripada surah Al-Ikhlas. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas dinyatakan, disebut berkaitan dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, dapat kita fahami pada ayat 2 ayat yang dibaca pada siri yang lepas menunjukkan kedua-dua ayat itu terkandung padanya ilmu tauhid, terkandung padanya ilmu akidah, terkandung padanya ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini adalah orang-orang Yahudi yang engkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, minta pada Nabi supaya Nabi cerita tentang Tuhan, tentang Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas. Ini sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Baik, pada ayat yang ketiga yang seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Baik. Ayat yang ketiga ini iaitu lam yalid walam yulad. Maknanya, dengar baik-baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala. Dia tidak mempunyai anak. Siapa dia itu? Iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Maknanya Allah Ta'ala tidak ada anak, tidak ada ibu bapa. Seperti manusia, seperti makhluk, hatta binatang sekalipun ada anak, ada ayah dia, ada ibu dia. Manakala Allah Subhanahu wa taala tidak ada anak, tidak beranak, itu tidak ada anak dan tidak diperanakkan, iaitu tidak ada ibu bapa. Tidak beranak maknanya tidak ada sesuatu makhluk pecahan daripada Allah Ta'ala. Tidak diperanakkan maknanya Allah Ta'ala ni bukan berasal daripada yang lain. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pahaman yang songsang, yang sesat, yang menyeleweng, yang boleh merosakkan akidah umat Islam, yang mendakwa bahawasanya alam ini juz'u minallah. Alam yang kita duduk ini sebahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula pahaman yang songsang mendakwa Allah dengan Nabi Muhammad itu bersatu. Ada pahaman yang mendakwa Allah dengan Nabi Muhammad itu bersatu. Baik, Ustaz nak tanya di sini, siapa di kalangan sahabat-sahabat di sini yang pernah dengar ataupun pernah dengar berita pahaman yang mendakwa Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah? Pernah dengar tak fahaman ini? Tuan-tuan dan puan-puan? Ada. Apa? Ada kan? Puan-puan biasa dengar. Ada ya?
Dia boleh Nabi kata, Muhammad tu dia kata Allah. Itu je saya dengar. yalah, dia kata, dia begini, dia kata Nabi Muhammad Allah, Allah Muhammad. Walaupun pahaman ini disebarkan di media sosial, tuan-tuan. Walaupun yang menyebarkan pahaman itu katanya bukan menetap di negara kita. Tapi dia orang kita, bercakap bahasa kita, menggunakan platform online untuk menyebarkan akidah songsang. Sedangkan bila kita mengaji Islam, agama Islam, ni akidah Islam, belajar Islam, Allah adalah pencipta, Muhammad adalah makhluk. Maka Allah Ta'ala dengan Muhammad ataupun Allah Ta'ala dengan makhluk tidak boleh dianggap boleh bercantung bersatu. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyedihkan ada satu keluarga berbangga dengan berpahaman seperti ini. Buat live, buat rakaman, buat konten, sebarkan apa nak jadi dengan manusia di akhir zaman. Merosakkan akidah. Menggunakan platform online, platform media sosial ini untuk merosakkan akidah umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, ini menunjukkan kepada kita, kita sekarang ini berada di zaman fitnah. Bukan masanya untuk kita lemah semangat untuk melakukan ibadah. Bukan masanya untuk kita lemah semangat untuk memperkasakan majlis ilmu. Adakah kita reda keluarga kita terpengaruh dengan ajaran sesat? Adakah kita reda pasangan kita, kawan-kawan rapat kita terpengaruh dengan akidah songsang? Bukan masanya untuk lemah semangat, untuk menangis, merintis tentang masalah dunia semata-mata. Tetapi kita kena berwaspada bahawasanya sekarang zaman fitnah, zaman ada kemunculan fahaman kumpulan yang ingin menyesatkan akidah umat Islam. Jadi bila kita mengaji agama Islam, tuan-tuan, mengaji ilmu Islam, mengaji akidah, mengaji tafsir, seperti firman Allah Ta'ala yang berbunyi pada ayat yang ketiga tadi, lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala dengan makhluk tidak sama. Nampak? Allah Ta'ala dengan makhluk tidak bersatu, tidak bergabung, tidak bercantum, tidak, Allah Ta'ala tak boleh dianggap menjelma. Menjelma dalam makhluk dan seumpamanya. Dalam akidah Islam tidak ada fahaman ini. Dalam ajaran Islam tidak ada fahaman Allah Ta'ala bercampur dengan makhluk. Allah Ta'ala ada anak. Allah Ta'ala ada ibu bapa. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun ada agama lain yang menganggap Allah Ta'ala itu ada anak, Allah Ta'ala itu ada ibu bapa. Tetapi kita yang berpegang dengan syariat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pahaman yang mendakwa Allah Ta'ala boleh meresap ke dalam makhluk, boleh masuk ke dalam makhluk. Mereka mendakwa inilah fahaman ahli tasawuf, inilah fahaman ahli makrifat, inilah fahaman ahli hakikah. Menganggap Allah Ta'ala boleh masuk ke dalam tok guru mereka, tok syekh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ada yang mendakwa akulah Allah, akulah Ar-Rahman, akulah Tuhan, kerana menganggap Allah sudah masuk dan meresap ke dalam tubuh mereka. Ini berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan main-main, barang siapa yang mati dalam akidah ini, maka dia bukan mati dalam agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama nama dia Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Siapa di sini pernah dengar nama ulama Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi? Pernah dengar tak? Baru dengar ni kan dia. Seorang ulama yang alim, yang mana beliau berkata, Inna Allaha la yahullu fi syai'in wala yanhallu minhu syai'un wala yahullu fihi syai'un laisa kamithlihi syai', kata ulama ini. Maksudnya, sesungguhnya
Allah tidak meresap ke dalam sesuatu. Dengar baik-baik ya. Jangan ada yang salah faham dalam hal ini, ni bab akidah, jangan main-main. Maksud dia sesungguhnya Allah Ta'ala tidak meresap ke dalam sesuatu. Tak boleh dianggap Allah Ta'ala ini masuk ke dalam sesuatu. Tidak juga berpisah daripadanya. Tidak juga berpisah daripadanya sesuatu pun. Dan tidak ada sesuatu pun yang bersatu dengan Allah, dengannya. Dia tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya. Ini ungkapan yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullah. Membuktikan kepada kita, jangan sekali-kali menganggap Allah Ta'ala dengan makhluk ini bersatu, bergabung, bercantum. Jadi, kalau merujuk kepada ajaran yang mendakwa Allah itu Muhammad, seperti yang disebut tadi, ada yang sebutkan, pernah dengar pahaman ini. Allah adalah Muhammad. Bila disebut Allah, itulah Muhammad. Bila disebut Muhammad, itulah Allah. Maka pahaman ini adalah pahaman songsang yang bertentangan dengan akidah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang ulama yang besar dalam ilmu tasawuf yang mana dikuburkan di bumi Syam, dan saya secara personalnya tuan-tuan, puan-puan, pernah menziarahi makam ulama ini di bumi Syam, iaitu Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah. Beliau ada menyebut, dengar baik-baik. Kata Imam Ibnu Arabi, "Man qala bil hulul fadinuhu ma'lulun wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad." Man qala bil hulul, barang siapa yang mendakwa, yang menganggap, yang mempercayai, yang beriktikad, yang berpegang dengan iktikad dan kepercayaan hulul, maka agamanya cacat. Dia ada masalah dalam beragama, ada penyelewengan. Dia menyeleweng, dia songsang. Kenapa? Sebab dia menganggap akidah hulul. Apa makna akidah hulul? Pahaman kepercayaan yang menganggap Allah menjelma dalam makhluk. Kata Imam Ibnu Arabi lagi, dan tidaklah yang mendakwa berpegang dengan i'tiqad ittihad, iaitu wahdatul wujud, yang menganggap Allah dengan alam ini bersatu, melainkan golongan mulhid, orang yang tidak ada agama. Ini jelas kata-kata daripada imam besar dalam dunia tasawuf, ahli sufi yang masyhur, iaitu Imam Ibnu Arabi ataupun Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah. Ini akidah Imam Ibnu Arabi. Bukan seperti mana yang difitnah oleh pendakwa-pendakwa tasawuf tarikat, bahawa Imam Ibnu Arabi berakidah Allah Ta'ala boleh menjelma masuk ke dalam makhluk. Na'udzubillah min zalik. Kalau tuan-tuan rujuk satu buku, saya nak beri saranan, tuan-tuan boleh tulis tajuk buku ini. Tajuk dia Ibnu Arabi menyingkap tabir fitnah. Tuan-tuan boleh tulis di Google. Ini satu buku yang kami hasilkan, kami terbitkan, yang menceritakan akan kebenaran akidah Imam Ibnu Arabi yang mana beliau ditohmah, difitnah, sehingga dikatakan berakidah dengan akidah kufur. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, maka inilah yang dimaksudkan, apa yang dinyatakan tadi, inilah makna pada ayat yang ketiga daripada surah Al-Ikhlas, iaitu lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baik, Ustaz nak tanya, saya nak tanya, agama apakah yang menganggap Allah Ta'ala ni ada anak? Agama apa? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak bersama dengan saya di Kristian. siaran ini? Kristian. Agama? Kristian. Ha? Orang Agama Kristian. Hindu. Oh, yang ni kata Hindu, yang ni kata Nasrat, Kristian, mana satu ni? Yang jelas, Kristian dalam bahasa Arab disebut agama apa? Nasrani. Nasrani. Nasara. Nasrani tu orang Kristian, maknanya samalah. Ya. Mereka menganggap Allah Ta'ala ada anak, iaitu Isa anak Allah. Ada tulis Nasara.
Bagus. Tulis, tak ada masalah. Ya. Nasara. Mereka menganggap Isa itu anak Allah. Dalam Islam mana boleh, tuan-tuan? Mana boleh kita menganggap Nabi Isa itu anak Allah? Kufur. Sebab itulah agama diredai oleh Allah Ta'ala di dunia ini daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya, semua para nabi, para rasul agama apa? Islam. Islam. Sama Islam. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Yaqub, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, semuanya beragama Islam. Agama Islam. Tidak ada seorang Nabi pun yang tidak beragama Islam. Ini tuan-tuan, saya ada orang kata, Nabi Musa bukan beragama Islam. Nabi Musa Yahudi, agama Yahudi. Nabi Isa bukan beragama Islam. Nabi Isa agama Kristian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fitnah terhadap para anbiya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik apa yang aku ungkapkan dan juga para nabi sebelum aku adalah kalimah la ilaha illallah. Siapa yang kata ni, tuan-tuan? Iaitu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil menunjukkan bahawasanya Islam adalah agama para anbiya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyambung perjuangan agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Ada orang kata Nabi Muhammad membawa agama baru, itu agama Islam. Sebelum Nabi Muhammad ada agama lain yang dianuti oleh nabi-nabi yang lain. Bukan begitu, tuan-tuan, untuk memahami bab ini. Nabi kita Muhammad SAW qama bitajdidi. Dia yang mentajdidkan dan memperbaharui dakwah para nabi sebelumnya. Menyambung perjuangan agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Kerana semua para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam, al-Islam. Al-Islam dinul anbiya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Saya nampak memang kita semua sudah faham agama yang menganggap Allah anaknya Nabi Isa adalah agama kufur, iaitu Nasara. Iaitu Kristian yang mereka sampai ke hari ini menganggap sedemikian. Jadi janganlah kita menganggap Nasara, Kristian pun agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Isa alaihissalam telah memberi pesanan dan wasiat kepada sebahagian para pengikutnya apabila mereka ini sempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa berpesan, kalau orang Kristian sekarang ni yang mendakwa ikut Nabi Isa, kalau betul-betul mereka mengikut Nabi Isa, mereka dah masuk Islam. Orang Kristian sekarang ini, tapi mereka ditipu, tertipu, tertipu mereka, tuan-tuan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab Nabi Isa pun berpesan kepada pengikutnya, kalau kalian sempat dengan Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan tahu tak, ada satu kisah yang mana ada 4 orang pemuda. Ini saya belum cerita lagi, rasanya dalam kuliah saya bersama dengan tuan-tuan, puan-puan saya online. Iaitu ada 4 lelaki pemuda keluar daripada Yaman menuju ke kota Mekah. Dan tuan-tuan tahu perjalanan orang-orang dulu daripada Yaman ke Mekah sangat dahsyat. Perjalanan orang dulu bukan macam kita. Kita ni ada kereta, tuan-tuan, ada bas, ada motorkar, ada kereta api, ada aircon, ada makanan, ada minuman, ada tandas, ada R&R yang selesa. Ini cara perjalanan orang zaman sekarang. Memang selesa nak bandingkan orang zaman dulu bila bermusafir, kalau nak pergi Mekah, sama ada berjalan kaki ataupun menaik tunggangan. Sama ada berjalan kaki ataupun menaik tunggangan. Sebab tidak ada kenderaan secanggih seperti kita ini. Jadi ada 4 orang lelaki daripada Yaman menuju ke kota Mekah, Qasidina Mekah. Dalam perjalanan tiba waktu malam, tuan-tuan. Dengar baik-baik kisah ini. Di dalam perjalanan mereka, tiba-tiba masuk waktu malam. Sampai pada waktu malam,
bahawasanya semua yang bermusafir tadi, 4 orang tadi, bila tiba waktu malam, mereka mencari tempat untuk berehat. Sebab bila waktu malam ni, perjalanan agak sukar. Sebab zaman dulu, mana ada lampu-lampu macam kita. Kita pukul 2-3 pagi boleh balik kampung. Tuan-tuan, puan-puan nak balik kampung, ke nak balik raya pukul 2 pagi, 3 pagi, tak ada masalah. Drive je kereta. Tapi yang mereka, zaman dulu, bila malam mereka berehat. Sebab perjalanan agak sukar, sehingga mereka berehat di satu tempat pada waktu malam, dan mereka tidur kecuali seorang saja. Nama orang yang tak tidur itu Ja'du Al-Muradi. Kejap, saya ambil kitab dia. Ada di belakang. (20). Dengar kisah ni baik-baik, tuan-tuan. Siapa pernah dengar kisah ni, tuan-tuan? Kisah 4 orang lelaki daripada Yaman menuju ke kota Mekah. Belum Baik, pernah dengar. kisah ni. Belum pernah lagi Ustaz. Baik, dengar baik-baik ya. Ini santapan rohani kita pada hari ini. Jadi, semuanya tidur kecuali 3 seorang saja yang tak tidur. Nama dia Al-Ja'du bin Qais Al-Muradi. Itu nama dia. Tiba-tiba dia berjaga ni, dia tak tidur. Tiba-tiba dia mendengar satu suara yang membisik mereka. Yang membisik di telinga dia. Sami'a hatifan. Tapi tidak kelihatan tubuh badan, dengar suara saja. Tapi tubuh badannya tidak ada. Suara itu bercakap dengan dia dalam bahasa syair. Dalam bahasa syair. Orang dulu suka bersyair-syair, tuan-tuan. Macam orang Melayu kita lah suka bersyair-syair kan. Suka berpantun-pantun, bersyair-syair sebab bahasa ini dia salah satu tanda tamadun satu bangsa. Jadi, suara tadi berkata pada dia dalam bentuk syair yang berbunyi, ala ayyuhar rakbul mu'arrisu ballighu idza ma wasaltum lil hatimi wa zamzama Muhammadanil mab'utsa minna tahiyatan tushayyi'uhu min haitsu sara wa yammama wa qulu lahu inna lidinika syi'atun bidzalika awsana al-masih ibn maryamah. Apa makna dia? Makna dia, wahai para penunggang yang bermusafir pada waktu malam, apabila kalian sampai ke daerah Hatim, Hatim ni satu kawasan di kota Mekah. Siapa di sini pernah dengar daerah Hatim di Mekah? Pernah dengar tak? Dia kata kalau kamu sampai ke Mekah nanti, kamu cari Muhammad yang diutus. Sampaikan kepada beliau, kepada baginda, ucapan kami. Sampaikan kepada Muhammad tu nanti ucapan kami. Iaitu, bagi tahu pada dia, sesungguhnya agama yang kamu bawa itu, maknanya suara tadi berpesan kepada lelaki yang tak tidur tadi, kalau kamu sampai ke Mekah, cari Muhammad, bagi tahu pada Muhammad, bahawasanya agama yang kamu bawa itu agama Islam, syi'atun, akan ada pengikut, bidzalika awsadal masih ibnu Maryam. Itulah yang dipesan kepada kami oleh Al-Masih anak Maryam. Saya nak tanya di sini tuan-tuan, kalau disebut Al-Masih anak Maryam, siapakah yang dimaksudkan di situ? Al-Masih anak Maryam. Al-Masih Nabi Isa. Nabi Isa. Sebab Nabi Isa digelar sebagai Al-Masihian, betul tak? Ya, betul. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Nabi Isa digelar sebagai Al-Masih? Kenapa? Siapa tahu? Siapa tahu boleh bercakap. Kenapa digelar sebagai Al-Masih? Sebab Masih makna dia yang berjalan, yang bermusafir, yang merantau, yang mengelilingi banyak tempat. Maka digelar sebagai Al-Masih. Sama juga Dajjal. Dajjal dia akan mengelilingi setiap tempat, setiap penjuru dunia. Maka Dajjal juga digelar sebagai Al-Masih. Bukan maknanya Dajjal itu Nabi Isa, ataupun Nabi Isa itu Dajjal, tidak. Al-Masih dari sudut bahasa ni yang mengelilingi dunia, yang mengelilingi banyak tempat. Nabi Isa pun begitu dalam sejarahnya, dia mengelilingi semua tempat. Jadi suara tadi kata, itulah pesanan Nabi Isa alaihi salam. Dia kata, kalau kau sampai ke Mekah nanti, cari Muhammad, bagi tahu agama yang kamu bawa ini akan ada pengikut. Semua orang kena ikut agama yang kamu bawa ini. Itulah yang dipesan oleh
Isa kepada kami. Suara tadi kata. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak suara siapakah itu? Siapa tahu? Puan-puan tahu tak? Suara siapakah itu? Itulah suara jin Islam. Jinniyun mu'minun. Jin Islam. Jin Islam ni, dia sempat dengan Nabi Isa sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. Jin Islam ni, dia bersempat dengan zaman Nabi Isa, dia sempat bertemu dengan Nabi Isa dan beriman dengan Nabi Isa sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa berpesan kepada dia, kalau kamu sempat dengan Muhammad ni, ikut Muhammad. Nabi Isa suruh. Tapi jin ni, dia bertemu dengan seorang lelaki tadi, yang dinyatakan dia berpesan pula pada lelaki tersebut. Ja'd bin Qais al-Muradi. Kisahnya tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, bila mereka sampai ke kota Mekah, mereka bertanya tentang Muhammad. Akhirnya Ja'd bin Murad tadi, Al-Ja'd bin Qais al-Muradi tadi, berjaya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan akhirnya beriman. Masuk Islam. Beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kisah ini berlaku pada awal-awal Nabi diutuskan menjadi Nabi. Kisah ini. Maknanya Islam belum lagi tersebar luas di semenanjung tanah Arab. Kisah ini ada, tuan-tuan. Ini membuktikan bahawa Nabi Isa pun menyuruh para pengikutnya ikut Nabi Muhammad. Bukan maknanya siapa yang di zaman siapa yang ikut Nabi Isa, dia tak ada masalah, dia bukan Islam. Tak apa. Okey, bukan. Jadi kalau orang Nasara sekarang ni, kalau betul-betul dia ikut Nasara, dia kena masuk Islam. Siapa yang masuk Islam, maknanya dia mengikut pesanan Nabi Isa AS. Yang tak ikut tu adalah di kalangan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah ini menjadi bukti bahawasanya Islam adalah agama para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Itu dia, tuan-tuan. Inilah makna firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak, tidak ada anak, dan tidak diperanakkan, tidak ada ibu bapa ataupun datuk, nenek, moyang. Tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dan ayat yang keempat, yang terakhir. Kita punya kuliah bersama dengan saya ni sampai pukul berapa, tuan-tuan? 9.35, Ustaz. Baik, kita ada masa lagi. Ayat yang keempat itu yang terakhir daripada surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Dari sudut zat Allah Ta'ala, dari sudut sifat Allah Ta'ala, dari sudut perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ada ulama menyatakan, Allah Ta'ala yang mencipta nur. Allahu khalaqan nur wa la yushbihun nur. Allah Ta'ala yang menciptakan cahaya, dia tidak menyerupai cahaya. Kenapa tak menyerupai cahaya? Sebab cahaya itu makhluk. Ada orang mendakwa Allah Ta'ala itu cahaya. Dia kata ayat Allahu nurus samawati wal ard. Siapa pernah dengar ayat ni? Pernah dengar tak ayat ni? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dia kata Allah adalah cahaya. Cahaya langit, cahaya bumi. Makna ayat itu bukan makna Allah tu cahaya, tidak. Nur di situ makna dia Allah Ta'ala memberi hidayah, petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Penduduk langit ni siapa, tuan-tuan? Penduduk langit. Malaikat. Malaikat. Tahu pun. Penduduk di bumi siapa? Makhluk, manusia, semua orang. Manusia lah. Binatang semua. Siapa yang memberi hidayah kepada mereka? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna Allahu nurus samawati wal ard. Bukan maknanya Allah Ta'ala itu cahaya, Allah Ta'ala itu nur, bukan. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan nur, tidak menyerupai nur. Allahu khalaqadh dhalam la yushbihu dhalam. Begitu juga Allah Ta'ala yang menciptakan kegelapan dan dia tidak menyerupai kegelapan. Jangan pula ada yang menganggap Allah Ta'ala ni gelap. Allah Ta'ala ni macam malam. Na'udzubillah min zalim.
Dan dikatakan Allah khalaqal insan la yushbihul insana. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dan tidak menyerupai manusia. Dan dikatakan juga Allah khalaqal malaikah la yushbihul malaikah. Allah Ta'ala yang mencipta para malaikat, namun dia tidak menyerupai malaikat. Nampak? Allah Ta'ala yang menciptakan malaikat, namun dia tidak menyerupai malaikat. Sekejap, tengok saya ikon. Awas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ini membawa maksud tidak ada sesuatu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Bila dikatakan Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk, maknanya Allah Ta'ala ni tidak ada ukuran, tidak ada saiz, tidak ada dalaman, tidak diliputi tempat, tidak diliputi arah, tidak diliputi masa, tidak terkait dengan masa. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar ada orang menganggap Allah Ta'ala ni bertempat kan? Dia kata Allah Ta'ala ni bertempat, tempatnya di atas langit sana. Betul tak? Pernah dengar tak ada orang kata macam ni? Dia menganggap Allah Ta'ala ni bertempat di atas langit. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita membaca peristiwa Isra' wal Mi'raj, bukan maknanya Allah Ta'ala berada di atas sana pada malam Mi'raj. Bukan. Bukanlah membawa maksud Allah Ta'ala berada di arah atas dengan zatnya. Nabi SAW apabila sampai ke tempat yang paling tinggi pada malam Mi'raj, dan akhirnya Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkaitan dengan solat, bukanlah membawa maksud Allah Ta'ala ada di arah tempat atas sana pada malam Mi'raj. Bukan. Ada orang membaca peristiwa surat Mi'raj, dia kata Allah Ta'ala malam tu ada kat atas. Kalau dikatakan Allah Ta'ala tu berada di arah atas, maknanya Allah Ta'ala tu menyerupai makhluk. Sebab yang berada di arah, walaupun di arah atas, itu ciri makhluk. Kalau dia berdalilkan Nabi terima wahyu daripada Allah Ta'ala pada malam Mi'raj, ya, pada malam Mi'raj, itu dalil dia. Bagaimana pula ada Nabi-Nabi lain sebelum Nabi Muhammad yang menerima wahyu daripada Allah di bumi Syam, di Palestin contohnya. Adakah Allah Ta'ala ada di Palestin ketika itu? Ataupun di tempat-tempat yang lain? Allah Ta'ala sekejap ada di Palestin, sekejap ada di Mekah, sekejap ada di sana. Bertukar-tukar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan. Allah Ta'ala tidak bertempat. Kerana bertempat adalah sifat makhluk. Bertempat adalah sifat makhluk. Allahu mawjudun bila makan. Ya? Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa masa, tanpa zaman, tidak berhajat kepada makhluk. Ini akidah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah makna firman Allah Taala ayat yang keempat daripada surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bila selesainya turunnya empat-empat ayat ini daripada surah Ikhlas, maka dikatakan falamma nazalat hadhihi surah, tatkala turunnya ayat ini, iaitu turunnya surah ini, surah Al-Ikhlas ini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada Yahudi, lil Yahud, Yahudi yang tanya pada mula-mula itu, kata Nabi kepada mereka, hadhihi sifatu rabbi azza wa jalla, inilah sifat Tuhan aku azza wa jalla. Ini dia. Ini dia sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama dengan makhluk, tidak menyerupai makhluk, tidak bertempat, tidak bermasa, tidak berzaman, tidak berada di mana-mana tempat dengan zatnya, tidak beranggota, tidak bertubuh badan, tidak ada Allah Ta'ala yang ada tanpa permulaan, tanpa pengakhiran, tidak fana, tidak binasa. Inilah Tuhan yang kita sembah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda yang dituntut dalam syarak supaya kita mati dalam iman. Nak mati dalam iman, jaga akidah. Nak jaga akidah, kena belajar ilmu agama. Belajar akidah, tuan-tuan. Walaupun tafsir pun dari sudut akidah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan ini dapat kita bermanfaat bersama, dan inilah yang dimaksudkan dengan tafsiran terhadap surah Al-Ikhlas pada 4 ayat yang terdapat pada surah Al-Ikhlas.
Dan kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, surah Al-Ikhlas ini terkandung padanya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu usuluddin. Nak jaga akidah, hayati, fahami surah ini dengan pemahaman dan penghayatan yang betul berdasarkan penafsiran ulama yang dibawa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan surah Ikhlas ini pun sangat bagus diamalkan dalam zikir, wirid. Jangan kita terlupa membacanya pada setiap hari. Baca. Bila masuk rumah tuan-tuan, biasakan membaca surah Al-Ikhlas. Setiap kali kita masuk rumah, baca surah Al-Ikhlas. Pendek je tuan-tuan. Akan memberkati rumah kita. Akan menerangi rumah kita. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sampai beberapa minit pun tuan-tuan dah boleh membaca surah Al-Ikhlas. Masuk rumah, baca surah Al-Ikhlas. Masuk pejabat, baca surah Al-Ikhlas. Masuk kedai, baca surah Al-Ikhlas. Masuk sekolah, baca surah Al-Ikhlas. Masuk kereta, baca surah Al-Ikhlas. Masuk ke mana-mana tempat, RNR ke mana, baca surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala akan memberkati kita dan melindungi kita daripada perkara-perkara yang kita tidak inginkan. Perkara yang boleh memudaratkan kita. Jadi surah Ikhlas di samping ada keistimewaannya, ya, dia juga membawa makna akidah, makna tauhid seperti mana yang dijelaskan oleh ulama-ulama Islam, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia. Jadi berakhirlah kita bersama dengan saya, tuan-tuan, perkongsian tafsir ringkas terhadap surah Al-Ikhlas ini. Kita bersama dengan saya dua sisi kan. Dan pada hari ini alhamdulillah kita dapat mengkhatamkan tafsir ringkas ini. Semoga apa yang dikongsikan bersama dengan saya tuan-tuan dapat sama-sama kita manfaatkan dan dapat sama-sama kita sebar-sebarkan. Dan saya rasa untuk tafsiran surah Ikhlas ini membaliklah sampai sini sajalah tuan-tuan. Dan saya akan boleh buka soalan tak? Siapa nak bertanya sebab kita ada masa lagi bersama dengan saya kan? Boleh Ustaz. Kalau boleh lah. Kita ada lebih kurang 10 minit. 10 minit. Boleh. Jadi saya buka kepada sesiapa yang ingin bertanya yang berkaitan dengan kuliah kita pada hari ini. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkur. Okey Ustaz, sebelum yang lain tanya, Ustaz saya nak tanya dulu. Kalau kita lalu dekat perkuburan, surah Al-Ikhlas itu lebih baik ataupun surah Al-Fatihah itu lebih baik untuk kita sedekahkan kepada ahli kubur? Baik, berkaitan dengan lebih baik ni, dia kalau nak berkaitan dengan lebih baik ni, dia tengok keadaan, tengok dalil. Semua surah ni ada kebaikan dia. Semua surah ada kebaikan. Tapi yang paling masyhur yang diguna pakai, yang paling masyhur dan paling biasa dilakukan oleh orang awam secara majoritinya adalah membaca surah Al-Fatihah terdahulu. Ini paling masyhur. Jadi kita pun mengambil kaedah ini. Bila lalu je dekat mana-mana perkuburan orang Islam, jangan lalu kubur orang kafir. Ni lalu kubur orang kafir baca Fatihah. Jangan. Kubur orang Islam walaupun kita tidak mengenali mereka. Ya? Maka kita baca nak cepat, nak sempat bacaan kita Al-Fatihah. Mana selepas itu kalau kita nak tambah surah Al-Ikhlas dan seterusnya, maka dibolehkan. Tapi maklumlah kadang-kadang orang ni sibuk dan nak mengejar masa itu, dia akan baca yang mudah bagi dia. Jadi yang paling masyhur adalah surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada cakap di mana-mana saja kita biasakan baca surah Al-Ikhlas. Adakah boleh kita jadikan ia sebagai zikir kita? Baik. Nak jadikan surah Al-Ikhlas zikir, ia merangkumi. Bila kita membaca pun
untuk masuk ke tempat-tempat tertentu digalakkan dan dijadikan zikir. Zikir ni sentiasa kita baca, itu makna zikir. Contohnya pagi tadi puan baca surah Ikhlas 1000 kali. Boleh? Kalau boleh buat. Nanti waktu duha 2000 kali. Boleh ke 2000 kali? Zuhur sekarang 3000 kali. Asar sekarang 4000 kali. Ataupun paling kurang 10 kali. Tidak menjadi masalah sebab zikir ni maknanya setiap perkara yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Termasuk majlis ilmu online yang kita buat ni tuan-tuan, ni zikir. Ini majlis zikir. Zikir tidak terhad kepada lidah, tapi zikir merangkumi segala perkara yang menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak buat zikir surah Ikhlas maka dibolehkan dengan syarat bacaan surah Ikhlas itu mestilah pastikan bacaan yang betul. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mohon penjelasan. Sebenarnya saya ni asal dari agama Hindu. Jadi bila selepas saya berhijrah, saya masuk Islam lah kan. Bila masuk Islam tu banyak perbezaan yang saya nampak. Yang pertamanya yang tadi Ustaz sebut, Allah itu adalah ada anak semua tu kan. Sebenarnya dalam agama Hindu pun ada Ustaz. Dia macam hubungan kekeluargaan dengan Allah, dengan Tuhan. Mereka itulah dalam agama Hindu. Mereka gelar Tuhan sebagai ibu bapa. Kemudian Tuhan mereka tu ada anak, ada kakak, ada abang, semua ada. Jadi itulah saya nak dalil. Kalau ada dalil tu lagi bagus kan untuk pemahaman saya. Itu je Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama kepada puan yang bertanya. Mungkin puan terlepas pandang kot. Saya tak kata Allah Ta'ala ada anak, ada ibu bapa, tidak. Ayat surah Ikhlas tadi membuktikan kepada kita Allah Ta'ala ni tidak ada anak, tidak ada ibu bapa, maknanya tidak beranak dan tidak ada ibu bapa. Dalam Islam, dengan ajaran Islam yang betul ini, beriman Allah Ta'ala tidak ada anak, Allah Ta'ala tidak ada bapa. Jadi dalam Hindu yang macam puan cakap tadi bertentangan dengan Islam. Tuhan mereka ada anak macam tu kan, Tuhan mereka ada ibu bapa. Ya, betul. Memang berbeza. Dalam Islam tidak ada. Kenapa? Sebab setiap yang ada anak ataupun ada ibu bapa lemah. Dan yang lemah tidak layak dijadikan Tuhan. Yang lemah tidak layak dijadikan Tuhan. Sebab itulah sembahan orang yang bukan Islam tu sembahan yang salah. Sebab Tuhan mereka itu lemah. Contohnya dia kata yang ada anak, ada ibu bapa, ada isteri, ada adik-beradik. Allah, Tuhan mereka ada keluarga. Bila dikatakan sebenarnya, itu menunjukkan lemah. Yang ada anak, yang ada ibu bapa, tanda lemah. Allah Ta'ala mustahil ada anak. Allah Ta'ala mustahil ada ibu bapa. Dalam Islam dah jelas. Jadi kalau ada orang-orang sesat, sebab begini puan, kena faham. Dalam ada sebagai orang yang mendakwa Islam, dia terpengaruh dengan fahaman ini. Jadi Quran menjelaskan pada awal lagi. Ini jelas ya puan ya yang bertanya tadi? Ya, betul Ustaz. Sekarang saya kan mengikuti kelas tauhid semua tu. Barulah saya nampak dengan jelasnya bahawa Allah ini tak boleh disamakan dengan makhluk lah, apalah semua. Something dia unik. Dia tak boleh dikaitkan dengan apa-apa. Kuasa Allah ni tak terhad. Dia macam tu. Dengan 20 sifat tu, saya duk ngaji sekarang tu, baru saya faham. Terima kasih Ustaz. Dan puan pun faham, bersyukur puan telah bertemu kebenaran yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada yang tulis di komen ni. Saya tak sempat nak baca, tolong baca. Betul Ustaz, boleh. Saya tolong bacakan. Tolong baca ya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, Waalaikumsalam. aku baca Yasin kat kubur boleh ke Ustaz? Terima kasih. Baik, membaca Yasin di kubur boleh ke tidak boleh? Jawapannya secara ringkas berdasarkan orang-orang ulama-ulama, membaca Al-Quran dibolehkan di kawasan perkuburan. Membaca Al-Quran. Bila sebut Al-Quran, tak kira kita nak baca Yasin ke, nak baca surah Baqarah ke, nak baca surah Al-Kahfi ke, nak baca surah Al-Ikhlas ke, dibolehkan sebab semua itu adalah Al-Quran.
Jadi membaca Al-Quran di kawasan perkuburan adalah harus. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan digalakkan. Kalau dalam bab untuk tarbiyah sangat-sangat digalakkan bagi kita mengingat kematian. Dah lah pergi kubur baca Quran lagi. Tak kira surah Yasin apa. Jadi kadang-kadang bila kita pergi kubur baca Quran, jiwa kita akan sentiasa ingat kepada kematian. Nampaklah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka di sana tidak ada dalil yang mengharamkan orang Islam baca Quran, baca Yasin di kubur. Ada tak dalil? Tidak ada. Maka buat. Dan kita kena ingat, membaca Quran ataupun surah Yasin di kubur bukan makna kita menyembah kubur. Ni ada orang yang salah faham. Siapa baca Quran dekat kubur, sembah kubur. Siapa baca Yasin dekat kubur, sembah kubur. Tuan-tuan dan perempuan pergi ke kawasan perkuburan, tuan-tuan baca surah Fatihah, surah Yasin. Adakah tuan-tuan, puan-puan sembah kubur? Tidak. Kita menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Kesimpulannya, dibolehkan membaca Yasin di kawasan perkuburan orang Islam. Jangan orang kafir pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Maaf nak tanya. Ya, silakan. Apa ni Waalaikumsalam. Ashabul Kahfi tu dia agama Nasara ya Ustaz? Ke agama apa ya? Ni Mohon kena hati-hati penjelasan. ni jawab mana ni. Baik, saya jawab atas dasar ulama sebutlah. Jangan kaitkan dengan isu politik apa, saya tak nak. Saya cakap awal-awal ni ya, takut jadi yang salah faham semua. Saya cakap atas dasar apa yang saya belajar. Ya. Mengikut ahli tafsir, Ashabul Kahfi ni fityah. Amanu bi rabbihim. Dia orang pemuda beriman dengan Tuhan mereka, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya mereka beragama Islam. Itu. Tapi ketika itu tidak masyhur dengan gelaran nama Islam itu ketika itu. Tapi nak bagi tahu Islam sudah ada sebelum Nabi Muhammad lagi sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah ada daripada Nabi Adam alaihi salam. Islam sebab Nabi Adam beragama Islam. Jadi kalau Ashabul Kahfi dia merangkumi semua. Itu yang kita boleh jawab. Ya. Jadi kesimpulan semua yang benar itu beragama Islam, beragama tauhid, akidah mereka sama dengan akidah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik, alhamdulillah, saya kira sekadar itu sahaja. Persoalan kita pada hari ini banyak soalan Ustaz. Alhamdulillah, seronok tengok interaksi dua hala bersama dengan jemaah dan juga Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih di atas komen, di atas jawapan pertanyaan soalan yang diberikan. Semoga sama-sama kita dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita tentang satu surah yang sangat ringkas yang selalu kita baca ni. InsyaAllah semoga dapat kita amalkan untuk masa akan datang dengan cara yang lebih baik. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan kathiran. WhatsApp Ustaz Ahmad Faizur Rahim. Sekiranya ada soalan lagi, InsyaAllah kita doakan semoga Ustaz diberikan kesihatan yang baik. Juga buat anak dia Ustaz, mungkin Maryam ya, anak Ustaz. Semoga diberikan kesihatan. Itu Ustaz nama Abu Maryam tu maksudnya ayah kepada Maryam lah ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Okey, insya-Allah terima kasih Ustaz di atas penyampaian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh jemaah Halaqah Maya kita yang hadir juga. Semoga beroleh manfaat. Saya serahkan kembali majlis kita kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan. Ustaz, silakan. Alhamdulillah, kita berakhir di sini bersama dengan saya. Sama-sama kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberkati majlis ilmu kita. Ya Allah, ya Arhaman Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabbal Alamin, ya Allah Tuhan kami, Engkau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dengan keberkatan junjungan besar Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan juga dosa-dosa umat Islam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berkatilah majlis ilmu kami dalam Google Meet ini ya Allah. Mereka yang menganjur majlis ini, Kau berkatilah mereka. Mereka yang hadir dalam majlis ini walaupun secara online, Kau berkatilah mereka. Rahmatilah mereka. Bukakanlah bagi mereka pintu-pintu kebaikan dan tutupkanlah bagi mereka pintu-pintu
kejahatan dan kebinasaan. Angkatlah segala wabak, musibah, malapetaka yang menimpa mereka. Bukakanlah pintu-pintu rezeki bagi mereka dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang menimpa mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua sahabat-sahabat. InsyaAllah jumpa lagi pada pertemuan kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Kuliah